Tahu dah. Buat cerita. Apa tengok apa tengok iklan ni, jajak tengok iklan ni. Kenapa? Kena scam. Dia ni iklan scam ni ah. Dia beli PS5 je. Okay, jadi gay station. Dia cakap, intro. Dah happy lah kawan. Sekali. Gay station fun. Bodoh. Aduh. Betul lah. Hey, Kepi, how you doing? I'm doing fine. So leave me alone, so leave me alone, so leave me alone. I'm doing fine. So leave me alone, so leave me alone, so leave me alone. I'm doing fine. So leave me alone, so leave me alone, so leave me alone. I'm doing fine. So leave me alone, so leave me alone, so leave me alone, leave me alone. Okay, welcome back to another podcast. Diffraction, different direction. Zas. Okay, malam ni kita nak sembang pasal scam. So, kita share lah kita punya pengalaman ataupun news pasal scam lah. Ataupun I share friends tu boleh masuk sekali tak? I share friend tu dia another level of scam. Kita start daripada old school punya scam lah. Okay, old school macam kalau dekat Taiping lah, kita famous dulu kot, Pak Mantelo. oh, betul. Ha. Itu Afiq, sejarah MLM. yes, sejarah MLM. MLM pertama di Malaysia. Tapi Sama. dia aku rasa dia bukan MLM. Dia apa? Dia Ponzi macam scheme. dia macam mikutu tau. Ponzi scheme. Dia macam hang bagi duit kat dia. Ni bila sampai turn hang dapat beli duit tu. Tu je. Habis minggu tu. Tu mikutu je. Tapi lari. Tapi Tak boyak. Tapi dia tak kantoi lah. Lama gila dia buat kot. Jalan dengan lancar. tapi hang tahu tak satu benda? Apa dah? Main kutu salah. Aku pernah baca. Tak boleh. Undang-undang. Tu yang kalau sekarang ni kalau hang ambil kutu, hang tak boleh, kalau hang back in, hang tak boleh bawa duit, tak boleh bawa duit kutu kat dalam masa nak transfer duit tu. Ya. Kena tangkap ni saman tak? Bank report. Kalau Dia report lah. kalau ada orang yang tak puas hati pergi report, ada. Okay, so sekarang kita boleh ni lah. Pak Mantelo. Scam ni ada banyak jenis. Satu scam yang contohlah macam Pak Mantelo. Satu scam apa nama? Mudah. Famous dulu mudah. Mudah. Ni scam duit shilling. Ada nak beli duit shilling. Scam duit Harap kat shilling. komen mesti ada aku pandang tu nak beli duit shilling lama. Scam apa lagi? Aku dulu Scam tu gores dan menang. Gores dan menang. Lagi apa? Tapi yang sekarang paling aku paling lalu famous, ni Swiss cash. Swiss cash. Swiss cash. Swiss cash. Tu yang mana Swiss cash? Aku lupa lah. Ni melabur dekat dalam online lah. Website. Website kan? Okay. Paling So siapa nak start tu? Contoh dia punya pengalaman lah. Scam. Aku okay aku dulu kan. Aku kena scam. Aku pernah kena scam lah. First scam aku kena beli barang dekat Mudah. Aku masa tu zaman Nintendo. Kan? Aku dah kumpul duit ni. Duit dah ada boleh beli yang baru. Tapi aku masih mencari kat Mudah. Zaman tu memang Mudah lah tempat yang nak cari barang murah kan. Masa tu Facebook pun tak ada marketplace lagi apa semua kan. Lepas tu aku ada deal dengan satu orang ni nak beli Nintendo lah. Nintendo 3DS ke 2DS lah. Lama punya lah, Nintendo lama kan. Lepas tu dia kata kat aku, okay, dia jual 480 sebab harga baru dalam 700 lebih lah, 800 masa tu. 700 lah sebab sekali game kan. Tu dia kata dia nak jual 400.5 ke apa. Dia kata dia beli. Dia punya description tu beli tapi game tak sesuai dengan anak. Maksudnya anak dia tak suka lah kan. Sebab dia ada beberapa keping gambar
dia tak bawa satu gambar, dia ada beberapa keping. Dan dia minta aku mesej macam WhatsApp lah. Zaman tu ada WhatsApp dah. Okay, ada WhatsApp. Dia minta WhatsApp dia. Aku pun WhatsApp kan. Nanti dia hantar gambar lain-lain tau. Aku tanya dia, kenapa jual bang? Awak jual murah? Aku tanya kan. Dia kata 400 ringgit. Cakap tak ada bang. Dia cakap ni nak nego lah. Sebab lagi pun jual mahal orang tak mau beli, dia kata. Jadi dia jual murah. Aku pun okay bang, saya macam berminat kan. Sebab aku cakap dia, bang boleh bagi gambar lain lah. Aku pancing lah. Macam yelah, kalau takat satu gambar, tak percaya kan. Benda tu macam barang dia. Dia bagi gambar tau. Dia hantar 2-3 keping gambar. Dari beberapa sudut lah. Jadi aku pun macam, okay, buatkan aku percaya. Aku pun deal dengan dia nak. Aku deal dengan dia, so aku cakap dia, bang, saya nak COD bang, boleh tak? Dia kata boleh, tak ada masalah. Boleh COD kat Johor. Aku pun minta. Ni tahun bila ni? 2012 ke 2011 macam tu lah. Dah 9 tahun yang lepas macam tu, lebih kurang lah. Aku tak ingat. Lepas tu aku pun dah deal dengan dia. Aku nak COD. Hari pertama tu dia kata aku dah nak sampai dah kat tempat yang dia bagilah. Contoh dia bagi kat lokasi A kan, aku pun pergi. Dan sampai kat lokasi A tu dia kata aku call tak jawab. Tu dia call balik. Dia cakap, bang, sorry bang, saya ada high sikit ni kan. Saya kenduri ni kat rumah belah wife ni kan. Dia kata kan, saya kelang kabut ni macam tak boleh bang hari ni bang. Okay, esok kita cuba kan. Hari kedua pun macam dia tak sempat, dia kata dia tak siap lagi juga kan. Dia kata kalau dia macam offer aku, bang datang rumah saya lah bang. Kalau abang macam urgent kan, abang datang rumah saya kan. Aku cakap tak apalah, macam settle je lah dulu kenduri dulu kan. Nanti lepas tu baru ni lah deal lain kan. Hari ketiga tu sama juga. Dia kata memang dia tak sempat, dia minta maaf banyak-banyak sangat. Tu aku pun sampai tahap aku rasa macam tak apalah bang, push. Sebab dah 3-4 kali deal tapi tak jadi kan. Aku pun minta dia push. Okay. Dan dia tu pun anda bayar belum? dah bayar. Bayar dah? Aku dah bayar. Dah bayar. Sebab nak COD kan, dia minta sebab dia kata nak pakai kenduri. Dia kata nak pakai kan jadi kenduri tu kan. Dia kata dia malas nak tunggu lama, jual lah mahal pun tak mau beli. Jadi nak kenduri je nak pakai duit. Lepas tu aku pun cakap, okay bang, ni alamat saya semua. Okay. Dia hantar gambar ni tracking post. Dia bagi tracking semua kan. Dia kata esok saya post. Dia tulis lah nama atas tu nama aku lah semua. Maksudnya dia tulis detail kan. Dia bagi tracking. Okay, aku cakap, okay bang, terima kasih banyak-banyak bang. Sorry lah, susahkan semua. Aku pun tunggu sehari, 2 hari, 3 hari. Aku tak check tracking tau. Lepas tu dah hari keempat tu aku baru baca ada training nak check tracking kan. Aku pun check tracking tau. Aku check tracking tau. Barang tak ada. Maksudnya tak ada barang. Tak ada dalam sistem. Tak register. Lepas tu aku pun call dia balik tu jawab. Bang, dia kata dia tulis alamat aku salah. Jadi barang tu dah return ke dia. Sebab dapat hari 5 hari kan. Dah return balik ke dia. Aku pun macam dia kata tak apa, esok dia post mula kan. Aku pun okay lah, aku cakap tak apa lah sebab dah lama kan. Lepas tu dia post. Esok tu dia pergi post kan, nombor tracking yang lain pula tau. Dia bagi. Lepas tu aku pun tak apalah. Mungkin hari aku tanya dia, tak ada dalam sistem pun bang kan. Aku cakap dia, mungkin lah tak apa dia tahu. Ni first day lah dia kata, mungkin tak masuk lagi. Esok cuba check balik kan. Aku pun check. Lepas tu tak ada juga tau hari kedua. Aku telefon dia terus dah tak ada. Dia tutup dah nak. Line tu dah tak ada. Dia dah matikan phone ke, dia dah buang SIM card tu ke. Jadi aku pun rasa aku kena scam lah time tu. Yang tu aku terus pergi balai polis. Aku report kat polis dan dah lah aku tulis kat sini. Mana boleh buat apa dah report polis pun. Beli game kan. Beli game tu macam polis tu macam gelak lah. Dah lah game Pokemon apa semua kan. Ada nak. Lepas tu yelah setakat buat report je lah boleh lah polis tu cakap kan. Setakat dia boleh tengok nombor akaun orang tu je lah setakat. Tapi nak dapat balik duit tak boleh lah kan. Lepas tu reda je lah kan. Dia tu terus aku Dia tu aku dah baki partner lagi, aku kumpul lagi sikit, aku beli baru tu lepas tu. Kan lagi bagus kalau aku beli baru daripada awal. Haram jadah je macam tu. Panas gila. Aku memang macam, yelah dekat 2 minggu deal aku kan.
cara dia scam aku tu macam buat aku percaya, buat macam Nombor sebab tu dia layan, lagi dia tak? layan. Tak ada lah, dah Nombor lama pun dah. tak ada. Ah. Baru ingat nak call lagi Call. sekali yang cuba call secara live kan. Tak ada. Tak, sebab bila kita call dia jawab. Jadi benda tu meyakinkan hang. Yakinkan diri hang macam dia ni bukan scammer lah. Dia ni memang betul nak join. Tak dia Jadi aku rasa dia baru nak start tu. So dah. dia luck lah dapat orang macam hang lah yang macam jenis style percaya kan. So luck kat dia lah dapat macam mana. Tapi tak, sebab jarang orang kalau hari pertama tu hilang lah. Dia tak ada dah. Hari kedua dah kan. Yalah. Dia seminggu lebih dia masih layan aku. Dia kira dah belum expert lagi lah. Kalau expert dapat dia terus senyap je. Ni dia kira dia layan dulu. Tak mahu bagi kantoi lah kiranya. Lepas tu, kali kedua aku kena 3 tahun ke 4 tahun lepas tu lah. Tapi bukan, aku tak tahu lah benda ni scam ke tak lah. Dia call, dia kata dia daripada Maybank. Dan dia kata dia sebahagian daripada Maybank lah, daripada orang Maybank lah. Dia call aku kan. Dia cakap, berminat tak untuk dapatkan macam kad ahli lah, RM499. Masa tu aku tidur, aku macam mamun lah sebab nombor tak kenal. Aku angkat telefon, jadi sembang pun macam mamai kan. Lepas tu aku cakap tak minat, tapi dia sebahagian daripada Maybank. Jadi macam benda ni macam aku dengar macam dia cakap benda ni wajib ambil. Tahu tak dia kata sebab aku pengguna kredit kad ni. So dia baca nombor kad tau. Macam tu bodoh kan baca nombor kad kredit. 8 nombor depan tu kebanyakan nombor tu sama kan. Dia baca kan tau. Lepas tu jadi aku pun tengok kad aku. Betul lah kan. Lepas tu dia tanya nombor belakang cik tu aku pula tak baca kan. Nombor belakang yang 8 lagi tu. Betul kan nama atas Muhammad Aizat bin Zainal. Maksudnya dia dah ada data aku. Dia dah tahu kan nama aku semua. Muhammad Aizat bin Zainal lah nama. Jadi aku cakap betul lah kita daripada kita wakil macam daripada Maybank ni nak bagi tahu yang Maybank ada macam promotion ke apa kan untuk kad ahli lah kan. Aku pun macam kad ahli apa kan. Aku cakap dia cakap kad ahli ni bagus lah nanti kalau pergi travel dapat diskaun. Kan. Itu aku pun mula-mula aku macam dah lama sikit sebab dia tanya cik setuju macam cik setuju tak nak ambil kan semua kan sebab dia kata dia record lah perbualan ni semua kan. So, aku pun macam cakap sebab aku ingat daripada bank benda tu macam wajib lah macam give lah kan tapi kena bayar kan. Itu aku pun sebab aku dah bagi number card dia dah masukkan number card aku automatik dah potong lah. Lepas tu aku letak telefon tu aku telefon Maybank. So aku kat Maybank aku ceritalah kat Maybank semua kan. Tu Maybank cakap ni tipu kita orang tak ada pun orang yang duit tu dah potong Maybank tak sempat nak block kad aku. Duit tu dia dah ambil lah 499 dalam kredit kad. Bukan boleh reverse lah balik. Tak boleh lah tentu. Zaman tu aku tak tahulah zaman tu tapi memang dah tolak dah. Jadi lepas pada dia tolak tu sebab benda tu macam keahlian lah. Dah sampai. Kad ahli lah, kad ahli lah. Jadi maknanya kad ahli tu setiap tahun dia akan renew automatic sebab dia dah ada nombor kad aku. Jadi bank dah block kad aku. Bank hantar kad barulah sebab dia tak nak nanti orang tu auto renew kan. Lepas tu aku nombor dia tu nombor handphone. Jadi aku telefon dia balik. Aku marah dia terus kan. Aku cakap, "Cik tak boleh buat macam ni lah, cakap macam ni lah." So dia pun cakap, "Saya tak tipu awak." Kan dia cakap kan, saya tak tipu awak, saya cakap benda betul kan. Saya jual macam betul. Cik, iyalah tapi cara cik salah. Cik cakap cik sebahagian daripada orang bank lah apa semua kan. Cik cakap benda ni macam wajib lah apa semua kan. Jadi saya pun bila cik baca nombor kat saya pun macam setuju lah sebab betul kan sebab aku ingat daripada bank lah kan. Aku setuju lah. Lepas tu kan aku macam menyumpah seranah dia lah. So dia pun cakap, "Cik tak baik lah, saya cari rezeki halal lah." Aku cakap, "Rezeki halal?" Aku marah, gaduh-gaduhan. Terus aku cakap, tak apa, aku tak halalkan. Aku cakap kat dia. Aku tak halalkan apa yang dia buat kat aku kan. Tu aku letak kan. Itu 2-3 hari tu ada buku sampai lah. Buku ahli tu. Aku dapat kad tau. Pergi kad tu lah. Ada pergi melancong. Contoh hang nak pergi Bali lah kan. Hang dapat diskaun 20% lah. Habis tiket mahal apa semua sama je. Dia buku tu ada kalau hang kupon tu hang kira memang cukup RM500, RM499 tapi semua pergi negara lain. Ada jadah apa je.
benda tu tak berguna tau. Macam sampah tau. Itu dah lah Kalau pergi memang Bali contoh. kaki travel memang boleh lah. Kalau tak travel, Okay, Dia- travel. Dia kalau travel macam nak pergi mana pun boleh pakai. Tak apa. Ni kelahan ni. Dia ada nama Dah lah. kena Dia ada negara tempat. 10% Rusia, 20% Bosnia macam tu. Tapi dia lebih kepada Dia no siapa nak lah. pergi Bosnia? Itulah lebih masalah kepada dia. Siapa nak pergi Asia Bosnia? lah. Kan? Ah. Tapi tu contoh pergi Bali 20% diskaun untuk penginapan haram. Habis tiket kapal terbang kena bayar enggak full kan. Contoh kan. Sama juga macam siapa nak pergi kalau dia kata pergi Pulau Pinang ke, pergi Terengganu ke, Kelantan ke. Okeylah boleh pergi naik kereta kan. Ni Balik taping pergi kan? pergi luar negara. Memang aku lepas tu memang aku macam menyesal lah. Aku rasa macam aku dikecam lah. Kawan-kawan aku mau cakap bodoh lah benda, tapi benda dah jadi kan. Tu lah. Benda tu Itu pun standard lah. Itu standard. Sebab kita tak tahu betul nak jadi. Kita Ya. pun macam lah. tapi tak tahulah benda tu dikira scam ke tak kan. Tapi sebab bagi aku macam scam lah sebab dia tipu aku kan awak. Dia Kau rasa cakap dia tertipu sebagai lah. dia. Dia aku rasa semi dia lah. tipu lah. Semi scam lah. Dia Ah, tak jadi fully dua- scam lah. Sebab Dua hantu kali dapat, tu lah. sebab hantu mesti dapat benda tu. Mereka lah hantar dapat lah. Itu lah. Dan aku tak guna langsung tau. Benda tu tak berguna untuk aku pun. Untuk setahun tu aku tak berguna benda tu tau. Jadi bagi aku benda Tapi tu tak berguna apa. Duit dalam kad kredit tu hang mesti bayar lagi lah. 500 lah dah bayar dulu dah bayar dah bayar habis lah. Itu aku tukar kad kan. Dah tak ada Oh. lah. Pada aku pun scam dia balik pada muka. Tahun depan tak dapat renew, auto renew lah. So aku dah tukar kad kan. Aku scam dia balik lah. Okay. Fendi pula. Aku Kelemahan. Ada kelemahan tak? scam besar ke scam kecil? Mana-mana lah yang menarik lah. Aku pernah kena aku tak tahu kena scam ke kena tipu. Sama kot. Dia Scam tipu tu lebih kurang lah. dia nak jual masa tu aku pergi bank. Aku pergi masuk duit kedai mak aku. Balik. Ni kat Tepeng lah. Yes. Lepas tu masa aku nak masa aku nak keluar pada dah habis lah, dah masukkan duit apa semua. Lepas tu aku keluar pergi kat kereta. Ada seorang mamat mana tahu datang, aku buka beg, tunjuk kat aku. Bang ni nak beli tak? Saya jumpa tadi kamera DSLR. Aku pun kamera DSLR ni macam mahal kan? Mahal kan. Tu lah. Dulu ribu-ribu. Masa dulu macam ribu-ribu kan. Cakap aku tanya berapa nak jual ni bang? 300 dah lah ambil. Saya jumpa kat tepi tu tadi. Aku cakap, betul juga Murah kan? Murah kan? Dia jumpa. Lepas tu dia tak tahu nak guna apa semua, dia nak jual kat orang. Macam kalau aku beli pun bukannya orang yang owner tu tahu pun yang kan. Aku pun macam 300 okey boleh lah tu kan. Aku pergi masuk balik bank tadi tu. Keluar Cucuk duit lagi lah. cucuk duit balik. Lepas tu aku bayar kat dia. Aku tak, itu satu problem aku tak check dulu tau. Macam mana nak ambil nak try ambil gambar apa semua kan. Aku ambil kamera tu macam kamera bodoh. Kamera Kamera masuk Kodak. Masuk kodak filem tu. Tolak ambil gambar itu je. Terus cakap apa benda ni kan. Kan tak tahu dengan tu distract dia macam mana. Itulah pasal aku macam dia buka je. Dia buka Key, je tunjuk okey bang ni deal. Okey boleh. Aku macam sebab murah dan jumpa. nak kata Kalau aku kabut lah. aku kena pukau pun ada aku rasa. Tapi kamera tu dah jadi vintage tau kalau simpan sekarang. Aku pun tak tahu aku dah buang. Kalau aku rasa. kamera tu ori. Mesti kamera yang pusing-pusing tu style tu. Analog kamera power. Tak, Kawan pun kerja aku, jap. Weh, kawan kerja aku kan. Sebelum aku lupa lah, aku cakap kawan kerja aku pernah call aku tanya pasal iPhone, dia nak beli iPhone tau. Dia kata orang macam tu lah, macam hang lah. Beli kan dekat stesen minyak nak jual iPhone. Tapi bateri habis. Bateri habis. Tak boleh buka lah. Lepas tu dia telefon aku tanya macam mana
nak tengok kan, aku cakap, tengoklah logo belakang Apple tu beli kan. Dia pun, okey Apple lah. Itu, dia beli tau, dia beli kan. Tapi dia kata, orang tu cakap, tak ada charger kan. Tu dia datang kat aku kan. Dia cakap, Jod, macam nak tengok charger lah, pinjam kan. Tu tak boleh tau. Pakai apa? Macam USB charger. Android. Buka iPhone China. Kena getah 300 tengah time tu. iPhone pakai Android. Masa tu ni yang iPhone 4 ke 4S yang Yalah. pakai yang ada yang China China kan punya. dia. Yang Pembuat biru macam tu kan. Oppa sama tapi Android. Buka dalam Android tau. Lepas tu macam 100 ke 300 kena tipu tau kat sisi minyak tu. Aduh. Macam tempat dia macam lebih kurang sama. Macam dekat sisi minyak kan ada macam ATM. Tak, aku rasa depa ni ada satu modus operandi tau. Dia macam depa dah beli siap-siap dah benda ni. Cuma dia kan buat cerita lah. Jumpa lah ni apa datang daripada mana saya dapat murah lah kan. So saya nak jual kat encik harga macam ni sekian-sekian kan. So aku rasa depa pun ada ilmu juga. Ilmu macam ayat manis lah. Macam mulut manis. Dia buka mulut dia hampa tu macam kena buka awak. Macam tu lah. Bukan orang sini, orang seberang masa tu. Aku rasa dia memang pandai, dia ada pergi kelas lah, kelas menipu kan. Oh, ada kat kelas online. Mesti ada kelas. Benda-benda yang expert buat mesti ada kelas. Kan? Apa menipu. Orang pergi racing F1 pun ada kelas. Padahal tu bawa kereta je kot. Kan, ni nak menipu ada kelas. Mana ada. Hebat. Hang pula. Aku banyak. Cuma aku ambil yang paling ni lah. Hang kena scam ke hang scam orang? Tak. Weh, bat kena scam awet dia. Habis duit ASB. Tak, ni kira scam. Bukan apa tahu ni scam ke apa. Cuma dia macam dia modus operandi kan. So aku baru dapat tahu 2 bulan lepas. Dia jadi juga dekat member kerja aku. I share tu. Baru lagi? Bukan Asia. Lama. Dia ni lama dah. Dia ni macam masa tahun 2008, 2009 macam tu lah. Aku baru start kerja. 2000-an? Aku baru start kerja dekat KL tau. Beribuan. So dia lebih kurang macam love scam tau. Oh. Macam mana dengar? Okay. Dia macam aku tak ingat macam aku kenal orang ni lah, perempuan lah. Okay. So dia budak UiTM, Shah Alam. Aku rasa dia macam dia tersalah mesej nombor aku ke macam tu lebih kurang kan. Dia buat tersalah. So dari situ kira jadi satu ni lah. Apa kita ada WhatsApp lah kan. WhatsApp lah, mesej. Kata tak ada WhatsApp. Mesej. Mesej kan. Dia sampai 2 minggu, 3 minggu lebih lah. Lepas tu last kali ajak keluar jumpa. Lepas tu aku tak ada motor. Motor tak ada, kereta pun tak ada. Aku rasa benda cerita kat aku. Okay. Dia cerita. Aku pergi naik bas tau. Aku pergi ambil dia. Dekat UiTM. Dekat UiTM Salam. Janganlah gelak je. Dah naik bas kot. Okay. Naik bas. Pergi Shah Alam tau. Daripada Wangsa Maju. Aku naik bas pergi Shah Alam. Berapa lama tu? Daripada Wangsa Maju pergi Shah Alam? Aku rasa 2 jam kot. Okay. Yalah biasalah kita nak jumpa orang kan. Perempuan pula kan. Awal tu kan. Itu bujang lagi lah? Bujang lagi. Okay. Lepas tu okey lah jumpa macam comel lah kan. Okay. Lepas tu Cunat. Tak cunat pakai tudung lah. Kira comel lah. Nama Nisa nama dia. Nisa. So pergilah tengok wayang, makan kan. Lepas tu tu on the way nak pergi KLCC kan. Ni daripada Bukit Bintang lah. Bukit Bintang. Jalan kaki lah nak pergi KLCC. Dan kami dapat pergi Shah Alam tu pergi KL lah. Tak ada nak duduk kat Shah Alam tu. Berapa jam pula pergi KL? Aku tak tahu aku ni apa naik train pula apa tu. Aku kan KTM lah. Noob lagi aku ikut je lah. Dia ajak aku kan. Aku pun okey. Lepas tu
Pergi Bukit Bintang, dah habis cerita kat Bukit Bintang dekat apa? Times Square semua kan. Dia ajak, jom pergi KLCC. Tepi jalan kaki kan. Ikut jalan belakang lah kan. Hang tahu je Ui, jalan belakang jauh. tu kan. Jauh tu. Okay. Nak pergi lah, nak pergi betul. Sebelum sampai KLCC tu, ada satu bangunan color oren tu tau. Okay, bangunan tu dia kata apa? Tunggu sekejap saya nak pergi ni apa? Ambil barang sekejap. Ambil barang. Aku pun okey lah. Masuk-masuk tu dia macam ada satu showroom tau. Showroom dia macam jual minyak wangi tau. Kan kita sekarang kita duk tahu yang minyak wangi yang kecil-kecil ada olive tu apa? Essential oil. Essential oil. Okay. So dia cerita. So dia ceritalah ni ada apa? Ada jenis-jenis dia ni dia micin. Aku macam mana hang boleh tahu benda ni betul hang kata nak ambil barang kan. Aku pun tak apalah, ikut. Betul awak tunggu set kan dekat aku. Saya nak pergi surau set. Okey, aku pun okey tak apalah. Saya pun pergi surau jugalah kan. Okey, aku pergi lah. Aku pergi surau kan. Betul. Dia masuk, aku masuk lah. Surau kan lelaki perempuan lain kan. Betul. Aku keluar dulu. Sebab dah settle lah kan. Aku keluar. Aku pun pusing kat sini. Dia nak ambil barang apa kan. Nak ambil minyak wangi ni kot kan. Dia nak pergi jual ke apa kan. Aku tak apa. Lepas tu aku dulu ada pintu dewan buka tau. Aku pun tengok lah set. Dia pun duduk berdiri kata kursi tau. Duduk berdiri kata kursi, duduk laung apa benda. Let's go. Don't go ke apa. Aku tak tahu. Macam ni apa dah ni. Ni culture apa pula ni kan. Nak apa. Nak puja setan ke apa. Aku takut dan tu. Aku cakap, bodoh gila benda ni kan. Tu aku pun tak apa-apa. Aku sabar saya. Aku duduk kat situ kan. Saya pergi demai. Awak. Saya sebenarnya nak ajak awak join benda ni kan. Aku cakap, ni benda apa ni kan. Lepas tu apa dia kata adalah awak tu lah masuk kan. Cakap, tak nak lah kan. Takut lah saya kan. Ada aku buat cerita lah member aku call lah apa nak kena belah kan. Aku pun dia kata betul ke dia nak pergi kan. Cakap, betul dah sekali yang aku tahu memang betul dia penjual Minyak sapi. Minyak wangi kau tu. Tapi time tu dia bukan jual macam biasa-biasa. Dia jual macam MLM. Dia cari orang bawah lah, downline. So tapi cara dia macam pelak kan. Bawa masalah nombor mesej aku. Duk mesej kata apa ni semua lah nak jumpa lah. Name kan. Aku tahu. Tu aku kata love scam. Apa nama benda minyak tu? Aku tak tahu nama tu apa. Selamba je. Tak. Aku rasa kan. Dia tipu duit hang. Tak ada tipu sebab baru first time jumpa terus dia ajak aku macam kira habis macam hang belanja dia makan, belanja dia naik train. Itu berapa duit sangat. Tapi cara dia tu ni memang macam nak scam lah kan. Tu aku panggil love scam. Sebab anda menaruh harapan. Aku pergi dah. Lepas tu aku cerita benda ni kat member aku yang kena ni juga. Aku cerita lah. Ada budak UiTM insyaAllah lah. Dia cakap apa? Aku macam pernah dengar cerita ni. Cakap serius lah. Betul dia nama budak tu Nisa kan. Cakap Nisa. Tu kami gelak lah. Benda yang sama. Orang yang sama. So dia punya modus operandi ni kiranya bukan seorang. Dia akan buat berulang kali. Sampailah hampir masuk angkat tangan, duk laung, apa benda, motor apa tu aku tak tahu lah kan. Dia lebih ke macam, kalau nak kata Lazo tu, lain lah kan. Tapi ini macam, hang menggunakan hamnya kecomelan hang tu, untuk tarik orang masuk hamnya ni. So aku rasa tu lah scam paling lawak lah. Kan kalau cerita apa macam, apa ni, kalau katalah dia tengok video ni, apa yang nak cakap kat dia? Aku saya tak kenal aku. Kan. Kenapa? Dulu lain. Dulu ni lain dah, sekarang lain. Sekarang lain lah. Dulu ada rambut, sekarang rambut aku. Tapi aku tak mahu cerita lah scam yang paling teruk kat Bukit Bintang tu. Itu ijat je tau. Ijat cerita.
Dia bukan Yang scam lah. Dia macam Tasha. Yang mana? Yang mana ni? Lupa tu. Bapuk tu. Ni nanti kita cerita di episod akan datang. Aduh. Tapi So- tapi ramai agak kawan-kawan aku kan yang macam yang baru-baru ni kan apa macam scam iShare fan kan. Ramai juga yang Tapi aku terkena. pernah kenal dulu lah yang tu. Tapi lain sikit lah pada iShare fan ni. Yalah, tapi yang baru ni Kan? agak kesian lah. Sebab benda tu walaupun benda tu dulu dah terjadi kan. Tapi masih sekarang ni masih ada juga yang masih percaya benda tu kan. Sebab mungkin dia satu sebab- faktor dia terdesak kot. Dia sebab duit. Orang terdesak sekarang. Yelah, orang terdesak dalam keadaan sekarang ekonomi semua. Tapi ada yang dah ada duit, sanggup labur pula. Kan dia ada diamond kan. Diamond ke apa sampai 5 diamond kan. Pangkat 5 tu kan. Itu dia punya apa? Dia punya level of Yelah. VIP dia. Yalah, jadi sampai tu berbelah ribu kan. Tapi sanggup. Macam ada yang jual motor, ada yang jual kereta sebab nak jadi yang tinggi lah, level tinggi kan. Tapi mungkin salah satu faktor terdesak lah dalam keadaan ekonomi sekarang kan. Dia pakai ni, dia pakai model macam Pak Mantelo juga. Okay, dia bagi siapa yang siapa yang mula-mula batch pertama, batch kedua, batch ketiga akan dapat bayar lah duit. dia akan bayar lah. Yes. So bila dia dah masuk batch keempat, 5, 6 sampai sekarang ni, sampai hujung ni, dia macam apa yang dia buat dekat yang batch-batch yang first ni, dia takkan buat lah. Dia akan jaga depa ni yang mula-mula ni je. Yang lain tu depa duduk masuk, depa just transfer macam biasa je lah. Betul Cuma lah. Contoh hantar benda nak bawa duit je lah. Yalah, contoh macam hang masuk, hang suruh aku masuk pula. Jadi aku percaya sebab hang dah dapat pulangan. Ya, Aku betul. tunggu juga. Dia tu aku pula bagi tahu Fendi, Bat dapat kita kena masuk juga Fendi pun masuk. Sebab hang dah dapat duit, hang cakap hang yakinkan kami. Jadi benda tu sebab bila dia dah bayar duit, orang percaya. Kadang-kadang yang Lepas tu siapa yang dapat orang cari orang pula dapat berapa persen lagi. Sama memang macam ada juga kawan-kawan yang jenis cakap apa, biarlah duit aku kan. Biar aku lah duit aku kan. Aku nak masuk apa sekati. Lepas tu aku pun cakap dia, tak apalah mulut aku nak kata apa. Pada lepas ni sekati Kita boleh tengok scam ni dia ada level-level. Macam bukan level lah, dia ada kategori. Okay, yang kategori yang berteknologi, dia mostly kena dekat yang sampai 40-an lah. So, so yang macam yang Goris dan Benang ni, ternyata orang tua lah. So saya menang motor. So kita still rasa ralat lah sebab kenapa anak-anak muda yang berfikiran cybernetic ni dia pun boleh termakan dengan benda ni. So kita ambil basic lah, benda ni punca sebab duit. Boleh kita ambil cakap pasal duit kan, sebab ekonomi. macam pasal ekonomi macam, dan benda ni dia mudah tekan, nampak benda tu dia ada transaksi kan. So tapi benda ni sebab aku kerja buat website, buat jaga sistem semua kan, so benda ni boleh buat. Tekan butang lah apa-apa, nanti boleh je benda tu dia bergerak je lah nombor tu. Dia tak ada susah pun, tak ada renyah pun. Sama juga dengan orang yang buat Maybank punya phishing. tipu. Fish. Sebab tu hang kelah hampa perasan 2-3 minggu ni saya sit down saja Maybank. Dia duduk counter benda lah ni lah sekarang. So macam RSB pun dah buat dah baru punya ad. Kena DST. Ada juga. Kena scam. KWSP Bukan. dia Ada ada buat juga yang ad. Sebab tu aku kata buat ad fake ni senang. Dia nama dekat-dekat bunyi. Dia sebab dia buat landing page. Lepas tu dia just nak ambil hang punya data sahaja. Tu je. Contoh, kalau KWSP masuk email ataupun nama username IC. Aku pakai IC. So lepas tu masuk password. So yang interface yang dia pakai tu just ambil data saja. Dia tak boleh buat apa pun. Dia kena loading, dia pusing situ je lah.
Kita pun awak tak boleh masuk ni, awak tak boleh ni. Kita pun duk rasa orang ramai lah, tak boleh masuk lah apa lah. Dan tak ada apa, benda tu dah ambil data tu je. Kan? Sama enggak macam nombor account bank, nombor account pula, nombor PIN bank. Kan hampir dia boleh buat konsol yang fake tu untuk hang tekan nombor hang kat situ. Lagi dia pun ambil data tu. Tu je. So, Macam-macam kan. Kena hati-hati je lah. Kena jangan contoh kalau orang tu nak bagian 100 pun macam hang pick up dah 2-3 kali. So jangan termakan lah dengan kata-kata cinta. Itu hang. Time tu bujang. Come on lah. Oh, budget. Kena ni lah macam tu handsome sikit dah sekarang. Come on lah. Aduh. Tak, tapi masalahnya aku dah tahu benda ni tak kena kat aku seorang. Kena kat ramai orang jugalah. Wait. Tapi kan aku dulu kan aku ada kenal seorang awet ni kan, tapi macam baik ke lah. Alamaya chatting. Kena scam Lama ni lagi lama kan. Lepas tu kan aku pernah cakap kat dia aku kena saman kan, aku tak ada duit nak bayar kan. Lepas tu kan dia macam bercinta, tak pernah jumpa tapi bercinta kat telefon lah. Kan. Itu aku cakap dia sekali tu aku nak PKL tu. So aku tak ada duit, aku cakap dia aku nak PKL ni tak ada duit, aku cakap aku kena saman. Aku cakap aduh kan, dia kena saman blacklist kan, nanti nak bayar macam mana kan. Lepas padahal saman motor pun kan. Lepas tu kan dia buat apa nak? Dia post duit kat aku tau. Post duit? Dia post duit nak bayar, dia nak tolong aku bayar saman lah. Dia post duit, ada duit kertas, dan suruh sekali duit shilling. Sekali shilling. So, aku kira arwah mak aku tanya. Kan barang sampai kan. Macam envelope kan. Tu arwah mak aku macam pelik kan. Bila aku buka, ada duit shilling kan. Mak aku tanya, ni duit siapa ni? Aku tipu siapa ni kan? Minta duit kat siapa kan? Aku diam. Aku cakap, aku tak jawab aku soalan tu kan. Aku diam je lah. Lepas tu aku pun macam putus dengan dia. Lepas dapat duit. Ini cerita bukan kena scam ni. Ini cerita scam orang ni. Scam orang masalah dia. Aduh. Tapi macam aku ingat je lah. Okay lah, aku ni lah kita sebab aku dah sebut. Tapi kan aku minta maaf, aku sempat lah minta maaf kat dia. Dia pernah pernah mesej lah, tak ada WhatsApp, dia pernah mesej aku balik semua kan. Aku cakap tak apalah, aku mengakulah aku salah, aku nak bayar balik, tapi tak apa. Itu dia macam tak payahlah, macam halalkan lah sebab benda tu dah lama kan. Tapi benda tu lawak lah sebab aku tak expect pun yang dia akan post duit kertas tu sekali dengan duit shilling. Duit shilling banyak weh, bukan sikit. Duit shilling tu aku rasa RM10 duit shilling. Asal dia tak tukar kedai lu, kenapa dia post kat aku duit shilling tu kan berat. Aduh, kantoi ya. Tapi ni lah asal orang yang dah pernah kena scam guna website ke apa kan. Dia orang kena scam lagi. Bukan kena scam lagi. Depa macam depa still nak masuk juga. Contoh orang contoh kan dia macam aku yang Swiss Cash juga aku rasa member masuk juga. Swiss Cash kan. Dia dah pernah kena dengan yang lain. Kan. Betul dia kata tu tipu. Tapi yang ni aku rasa betul. Labok lagi. Lepas tu kena lagi. Lepas tu dia masuk hak lain pula. Kena lagi. Asal dia pun tak ada rasa ni kan. Tak ada kesedaran. Tak ada rasa kesedaran untuk tak masuk lagi benda-benda macam ni lah. Ya, kadang-kadang kita tak boleh nak salahkan orang ke. Kadang-kadang mungkin satu lagi macam kita kadang sekarang orang terdesak nak duit kan. Jadi dengan cara mudah untuk labur kan. Macam tu lah contoh kan, labur kan. Tapi kalau aku cara mudah pergi main mesin lah. Kalau menang dapat duit. Betul. Dia kalau main kuda. Kalau main mesin ni pilihan senang lah. Hanya pilihan big atau small tu je. Dan lagi satu dah masuk aku hang dua je. Hang menang tu hang kalah. Ni hang tak menang dah kalau tu. Hang pilih big atau small. Kalau hang kena small, hang dapat lah. Hang tak kena small, tak ada lah. Balik lah. Hang tak boleh jerit kat nanti cuci. Tu saja.
Aduh, tapi itulah aku harap Tak, bukan ni nak. kalau ada benda. Hmm. Yelah, bukan nak menggalakkan orang berjudi. Bukan, Ni bukan contoh. lah, saja contoh je. Contoh. Dia orang kan kita suruh orang pergi judi pula. Orang pergi main mesin kan, naya pula kan. Itu Tangkap kan. pelaburan kan tu. Pelaburan masa yang tak ada masa depan. Yang tu ada masa depan. Bukan untuk masa depan, tak ada masa depan. Jap. Sebab tadi aku dah sebut nama Tasha tu kan. So aku cerita lah sebab aku kena scam dengan hang. Salah dah benda ni. Okay, Yang mana? Dia cerita macam ni. Benda ni aku tak tahu. Aku ni kami kat Bukit Bintang pukul 3 pagi. Okay, Lama dah. Aku Ijat dan ada kawan seorang lagi kan. Okay, lepas tu aku dekat 7 aku Masa tu Zul Arifin je lah. Aku ingat ada Zul Aku ada. Zul lah. Zul kan dewok lah. Kau mana tadi? Hang kena scam ATM lah. Okay. Bayar. So siapa yang tengok episod kali ni bolehlah like, share, follow. Pagi. Jangan kena scam. Subscribe dan jangan kena scam kalau boleh. Hati-hatilah kan sebab zaman sekarang ni zaman moden kan. Orang menipu ni dah upgrade kan. Tak macam dulu lah kan. Kalau kita upgrade, dia pun upgrade kan nak tipu kan. Jadi hati-hati lah kan. Ni Sat. Tapi yang scam paling teruk aku rasa lah kan. Ada lagi. You punya tayar pun sudah botak, mau tukar. Minyak hitam. Ada leaking ni. Padahal tu kat sepak pelak ni. Kenapa ke tayar dia cek? Macam mana? Aku pergi tukar sport rim, tanya, "Bang, minyak hitam bang ni ada leaking Aku macam pelik kan. Selama aku parking kereta tak dapat lagi minyak hitam tumpah kan. Aku tanya, "Berapa nak repair ni?" 1,200. 1,200. Ya, ni scam yang basic lah. Benda yang tak rosak dia pun cakap rosak, kita pun percaya. Itu standard lah. Itu standard lah. Okay, ni. Itu cubaan scam. Cubaan scam yang tak berjaya. Okay, ni. Sama. Ada apa? Last song pula. Jangan kena scam dan kalau boleh jangan scam orang. Kalau yang dah kena scam tu boleh contact siapa? PPUM. PPIM. Perubatan. PPIM. PPIM. So insyaAllah mungkin dia boleh tolong lah. Aku rasa itu pernah kena scam. Aku pergi aku tak ingat. Jabatan scam negara. Jabatan apa tu dekat Putrajaya. Aku yang dia simpan record kan, bukan file tu kan. RM5 ke? RM5 kot. Yang tu yang official kan. Yes. Aku ada buka tapi pernah buka. Tapi benda tu tak dapat pulangan balik pun. Bukan. Buka kes je. Bukan. Dia minta nombor IC scammer tu. Yalah, maksud aku dia ban lah kat situ lah. Tak masalahnya aku beli dekat kereta. Itulah pasal. Pasal orang tu scam aku lah. Nombor IC. Dia pun scam so. Dia tak mau report aku. Aduh. Scam RM5 lah. Tak, aku tak payah sebab tak boleh buat report. Aduh. So berhati-hatilah zaman musim-musim pandemik ni. Macam-macam lah orang yang nak mempergunakan duit cara mudah ni, nak dapat duit cara mudah. So harap jangan tertipu lah. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Lupa nak cerita episod akan datang mungkin ada host baru yang akan join kami untuk menyemarakkan lagi keadaan. Menyemarak lah, betul ya? Boleh lah. Macam taman semarak lah. Ini bukan scam lah. Ni bukan scam lah. Ni kisah benar. So kami harap dia boleh jadi host tetap. Sepatutnya hari ni, sepatutnya minggu ni. Tapi dia scam kami. Jangan cerita kami tu bukan tajuk scam. Tak, bukan. Kita nak scam dia lah. Dia scam kita balik. Kena scam.
topik scam tu keluar pasal iShare Friends ni lah. Terus keluar jadi scam. Dia, okay, bye. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam.